Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah yang Mak Jah sayang, yang Mak Jah cinta, cucu-cucu di luar sana, walau di mana saja anak-anak berada. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak semuanya berada di dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, ya anak-anak. Tapi yang paling penting, kita ni sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam redha Allah. Itulah yang paling penting, ya anak-anak. Kerana kalau kita cari duit yang banyak pun, kalau kita tak mendapat redha Allah, tak mendapat rahmat Allah, kita akan sentiasa berada di dalam kegelisahan, hati yang tidak tenang. Yelah, tapi nak buat macam mana kan anak-anak, hidup kita setiap hari penuh dengan ujian. Macam-macam ujian yang kita alami dan hadapi kerana kita adalah hamba. Jadinya kadang-kadang kita diuji dengan masalah kesihatan, masalah keuangan, masalah di tempat kerja, masalah keluarga, semuanya ada masalah. Tetapi apa pun, Mak Jah doakan semoga semuanya anak-anak dapat menghadapi masalah kita, kita boleh menyelesaikan masalah kita dengan fikiran yang tenang dan juga banyak-banyakkan bersabar, ya anak-anak. Sebenarnya Mak Jah memang teruja, setiap minggu teruja ingin berkongsi pengalaman dengan anak-anak, dan kepada anak-anak yang memberikan komen, Mak Jah ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk pengetahuan anak-anak. Mak Jah baca semua komen. Cumanya kadang-kadang tu memanglah Mak Jah tak balas, tetapi bukan maknanya Mak Jah tak balas tu Mak Jah tak baca. Macam-macam komen Mak Jah baca tahu anak-anak. Cumanya Mak Jah ni orang tua, tak pandai nak balas-balas semua ni. Tapi Mak Jah mendoakan dalam hati Mak Jah ni anak-anak semua kesihatan, anak-anak sehat walafiat. Ada yang bertanya kenapa tak buat pengalaman zaman Pimai dulu kan. Masa tu susah sikit nak buat anak-anak, dan dia tak adalah banyak di lokasi dia tak lama. Kerana kami zaman Pimai dulu kami berlatih di studio waktu siang. Cuma satu hari je dekat studio, dari pagi sampai ke malam. Tapi seingat Mak Jah tak pernah ada gangguan kerana kami beramai dan kami bukan outdoor, bukan syuting yang di hutan-hutan. Dia adalah sitcom. Jadi zaman Pimai dulu tak ada pengalaman yang misteri, tak ada. Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan anak-anak, Mak Jah sebenarnya baru habis syuting sebuah drama, dia dipanggil Teli. Teli tu drama yang orang kata yang 2 jam tu lah, yang kita macam cerai kerama. Baru habis di Pahang, dan cerita ni dia cerita hantu. Ini yang Mak Jah nak kongsikan sebentar lagi.
dia banyak pengalaman-pengalaman misteri yang Mak Jah hadapi semasa Mak Jah syuting di sana. Jadi cerita dia cerita hantu ya anak-anak. Mak Jah sebenarnya kalau seingat Mak Jah, cerita hantu agak lama juga Mak Jah tak buat. Ini baru buat balik. Kalau tak silap Mak Jah yang dulu Makcik Karipap, itu pun cerita hantu. Lepas tu Tanah Kubur tu dia lebih kepada pengajaran. Tapi insya-Allah lah nanti Mak Jah akan ceritakan pengalaman di Tanah Kubur pula. Tapi yang Mak Jah buat baru-baru ni dia sebuah cerita hantu kerana watak Mak Jah ni dia ni adalah seorang yang mandikan mayat. Jadi dia ni pula mata dia, hijab mata dia terbuka. Bila hijab mata dia terbuka, bila dia mandikan mayat tu, macam-macam kejadian berlaku. Jadi ceritanya lebih kurang macam tu lah ya anak-anak. Jadi kami sepanjang selalunya kalau kami syuting drama teli, kami akan menghabiskan masa kurang lebih iaitu dalam 7 ataupun 8 hari. Jadi kalau cerita hantu je, memang tak lari daripada mayat, hutan, lepas tu aksiden, macam-macam lah. Itu memang kalau cerita hantu, rumah tinggal yang lama-lama, itu memang sinonim dengan cerita-cerita hantu. Tapi selalunya anak-anak, ini pengalaman Mak Jah ya. Kalau bila kita syuting sesebuah cerita tu, cerita hantu, dia memang kadang-kadang apa yang tuntutan skrip tu. Contohnya kalau dalam skrip tu kejadian dia bau busuk, dekat luar pun dia macam tu anak-anak. Sebab kalau kita buat cerita hantu ni, dia seolah-olah macam kita tak panggil dia lah, tapi mungkin ialah benda-benda halus ni dia berlega-lega di sekitar kita. Dia tahu kan, dia tahu apa kita buat, cumanya kita ni yang tak nampak. Itu pun sebab kita diizinkan Allah, kita tak nampak. Kalau kita nampak, kita tak boleh buat apa-apa kerana mereka ada di sekitar kita, siang ke malam ke, tapi yang banyaknya malam lah. Sebab apa? Menurut kata orang tua-tua dahulu lah kan, waktu dia tak sama macam kita. Kalau macam kita siang, mereka diorang tu malam. Yang alam lain tu malam. Jadi bila malam, dia orang siang. Itulah kisah dia. Jadi tanpa melengahkan masa lagi anak-anak, Mak Jah syuting di daerah Pahang, dan dia lokasi dia kebanyakannya adalah di rumah mayat. Maksudnya rumah mayat tu adalah yang peti mayat tu lah, yang kalau orang simpan mayat kan, macam besok nak ke bumi, mayat tu dekat situ di dalam tempat yang macam peti ais tu kan. Jadi Mak Jah memang scene Mak Jah memang di situ. Dan kalau cerita hantu pula, dia memang malam. Jadi anak-anak bayangkanlah malam-malam pukul 2, pukul 3 pagi kita kena buka peti mayat tu. Aduh. Memang kalau kita tak nampak hantu pun, mood tu memang dah cukup takut dah. Pula tu lampu yang macam malap-malap, macam tu. Memang dia sebuah drama yang bagi Mak Jah lah sangat mencabar, kerana Mak Jah ada sikit aja babak di rumah. Itu pun masih berhadapan dengan hantu juga, dan kebanyakannya adalah di rumah mayat dan juga di tempat mandi mayat. Itulah ceritanya. Jadi bila Mak Jah syuting, awal-awal lagi dipanggil Mak Jah kan. Jadi bila malam tu dah masuk di tempat mayat. Jadi kalau kita syuting di hospital kan, memanglah hospital mana-mana pun yang rumah mayat tu, dia kadang-kadang kita siang ada mayat kan, ada orang meninggal, dia mungkin
Jadi benda tu aktif. Dia bukannya tempat macam hospital tinggal, tak ada, bukan. Benda yang aktif. Jadi kalau benda aktif maksudnya memang sentiasa ada mayat di situ. Jadi Mak Jah pun bila sampai malam tu, Mak Jah dah syuting. Mak Jah syuting, tapi scene dia malam tu dia tak adalah berat-berat sangat. Tapi anak-anak, walaupun tak berat, tapi di dalam bilik yang mandikan mayat. Cerita dia, Mak Jah ni mandikan mayat seorang budak perempuan yang dia ni macam Mak Jah pun tak pandai sangat bahasa sekarang ni. Macam budak yang dia ni dah ikut satu grup, dia orang panggil apa namanya yang bertatu apa semua. Dia budak perempuan, dia kurang ajar dengan mak dia. Kaki dia bertatu, dengan tangan dia ni kuku dia ada kuitek, dengan pakai bulu mata yang tanam apa semua tu. Dia macam budak-budak yang liar sikit lah, budak perempuan yang liar. Dalam cerita tu dia aksiden dan Mak Jah terpaksa mandikan dia dengan kawan-kawan Mak Jah lah. Tapi itu kejadian yang pertama. Jadi masa kejadian pertama ni tak adalah apa berlaku sangat. Dia baru orang kata first day. Jadi itulah ceritanya. Kemudian di esok hari tu dia dah mula ada gangguan sikit-sikit ya anak-anak. Kerana kami syuting selalunya memang lewat malam. Dalam pukul 3 dia lepas maghrib lah. Pasal apa? Siang kita tak banyak babak-babak yang cuma babak-babak yang dekat luar je, dekat siang. Dan malam dia banyak babak-babak yang membabitkan jenazah. Jadi pada suatu hari tu Mak Jah kononnya Mak Jah ni mandikan mayat yang dah rentung terbakar. Jadi bila Mak Jah tengah mandikan mayat tu kan, mata dia tiba-tiba terbuka. Dah pandang Mak Jah macam tu, Mak Jah lari. Dalam cerita tu Mak Jah lari, Mak Jah pergi dah berganggulah semua benda dengan lampu ni semua, dengan peti mayat terbuka sendiri. Itu di dalam cerita tu ya anak-anak. Dalam cerita tu macam tu. Mak Jah ni rupanya hijab dia dah terbuka dah masa tu. Dia tak tahu. Masa tu dia tak tahu hijab dia terbuka. Tapi bila kejadian tu baru dia tahu yang hijab dia terbuka. Lepas tu masa kami buat scene tu, saya dah perasan dah. Pasal apa, budak audio kami ada pakai mic. Budak audio datang 2-3 kali dengan saya. Mak, dia kata, kenapa mak? Dia kata, mak punya audio ni saya dah on tapi dia mute juga. Saya on, dia mute juga. Saya sebab ada pengalaman yang dulu-dulu tu, yang dulu ada satu filem Portrait Mistik tu, macam tu dia jadi mute. Saya kata sebab dia kata selalunya dia kata kalau dia punya audio yang dia punya dengan I punya tu, yang dia punya tak akan boleh mute dia kata. Tapi bila on je dia mute. Lepas tu saya nampak asisten pengarah dah muka jeling-jeling dekat depan dekat daerah saya. Masa tu pukul 12 lebih ke atas lah, lebih kurang macam tu, dekat pukul 1. Lepas tu dia jeling-jeling macam tu, lepas tu dia lari ke bilik air. Saya tanya dia, "Dek, kenapa dek?" Dia muntah anak-anak. Rupanya dia nampak perempuan betul-betul di sebelah saya. Saya pun takut lah anak-anak. Bayangkanlah, rupanya di sebelah budak yang audio tu, yang tengah betul-betulkan saya punya mic tu, perempuan tu dia tengah tengok kami syuting. Tapi dia kata dia tak nampak jelas, dia nampak macam profil, tapi lembaga perempuan. Itu dah mulalah bulu roma saya dah naik. Dia apabila kita seorang dah kena, dia akan berangkai. Lepas tu saya pun tercium bau macam bau hanyir tau. Memang kita bau hanyir kan. Jadi saya pun dah tak tahan lah. Kami semua cepat-cepat nak habiskan scene tu. Anak-anak kami tak tahan lagi dah. Saya memang sepanjang masa tu bulu roma saya sentiasa tegak naik aja. Badan saya rasa macam berat. Aura saya memang tak sedap lah. Saya
saya istighfar je lah, bacalah ayat-ayat apa yang patut kan, sebab saya rasa macam kepala saya macam dah pening macam tu. Bila saya dekat tempat yang peti mayat tu, aduh itu yang paling kuat dia kacau anak-anak. Saya dah macam dalam cerita tu saya berlawan, konon saya berlawan dengan hantu tu, dan sebutan saya Allahu Akbar, Allahu Akbar macam tu je kan. Sebab saya nak tutupkan balik peti mayat tu yang hantu tu dah berlega-lega. Lepas tu saya terdengar director kata action, tapi saya ni dah macam mamai tau. Saya tak tahulah apa saya, tapi saya ingat dialog saya cakap Allahu Akbar. Saya lawan dengan hantu tu, tapi budak audio tadi yang dia cakap dengan saya, Mak ada sebut dialog lain ke? Dia cakap dekat saya. Saya kata tak ada. Dialog saya semua Allahu Akbar. Dia kata apa yang dia dengar dekat audio dia tu, bunyi dia macam ni. Jangan kacau aku. Jangan kacau aku. Macam tu anak-anak. Dia kata suara lelaki, bunyi dia yang parau. Jangan kacau aku, dia kata. Ya Allahu Akbar. Rupanya bukan dia je dengar. Budak Eddie ni pun dengar. Dia kata, betul mak, saya pun dengar. Dia kata ada satu suara yang garau, yang Jangan kacau aku. macam tu. Mak Jah dah takut dah. Sebab apa? Mak Jah dekat situ seorang-seorang. Dalam cerita tu Mak Jah dia macam mimpi tau. Dia mimpi. Mak Jah seorang, tapi memanglah ada pekerja-pekerja lain ni, ada pegang lampu, pegang bom semua. Tapi scene tu agak macam wide juga, besar, dan saya seorang-seorang. Saya terpaksa lalu di tempat yang pengurusan jenazah tu, yang mandikan mayat tu, sampai ke tempat yang peti mayat tu. Saya seorang-seorang sebab terpaksa. Orang lain tak boleh dekat dengan saya sebab nanti dia masuk dalam shot. Ya Allah anak-anak, Mak Jah rasa memang takut sangat. Mak Jah dah menggigil dah. Memang menggigil, tapi Mak Jah kuatkan semangat. Mak Jah istighfar banyak-banyak. Mak Jah kata, ya Allah, dalam hati saya ni, ya Allah, saya ni semua ialah ini pekerjaan saya. Saya tak ada niat apa-apa pun, tak ada nak kacau apa-apa pun, cuma nak cari duit je. Itulah dalam hati saya, macam itulah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, macam itulah saya. Lepas tu kami dapat juga menghabiskan scene tu sampai pukul 4, yelah lebih kurang macam tu baru habis. Anak-anak bayangkanlah bila malam sepanjang penggambaran drama tu, Mak Jah tak boleh tidur anak-anak. Mak Jah tidur pun selepas Mak Jah tunggu solat subuh, selepas tu Mak Jah tidur. Sebab apa? Selalunya kita akan syuting Mak Jah start petang. Jadi Mak Jah lepas solat subuh tu Mak Jah tidur, kemudian Mak Jah akan bangun pukul 2 ke macam tu. Masya Allah anak-anak, Mak Jah memang tak boleh tidur. Sampaikan dekat bilik pun kita masih merasa benda tu ganggu kita lagi. Itulah memang Mak Jah memang bertawakal pada Allah je lah. Lepas tu Mak Jah perasan tau pada satu hari tu, tapi ini hari yang keberapa Mak Jah tak ingat lah. Masa tu kita habis dalam pukul 12. Semua orang dah nak balik dah, pack barang semua. Mak Jah nampak tau dekat parking kereta, jauh sikit sebab parking kereta tu kat luar pagar. Mak Jah sampai Mak Jah tanya, Mak Jah nampak perempuan yang dia macam pakai telekung di Hulu Kilir. Sebab Mak Jah tahu orang-orang yang berlakon dengan Mak Jah ni tak ada yang bertudung putih. Lepas tu Mak Jah tanya, ada tak siapa-siapa nampak tadi ada perempuan pakai tudung putih Hulu Kilir berjalan dekat parking? Dia orang kata tak ada, Mak. Tak ada jugalah, Mak Jah dah nampak. Tapi Mak Jah kuatkan semangat sebab apa? Itu dia jauh. Dia bukan dekat. Jadi Mak Jah tak nak fikir sangat. Walaupun tak nak fikir, tapi benda tu masih menghantui Mak Jah. Jadi kawan Mak Jah pun cerita, memang Mak, dia kata malam tu, dia kata masa yang Mak Jah nampak tu, dia pun nampak. Dia pun nak kemas barang masa dia nak balik. Kita nak balik syuting dalam, yelah selalu syuting mestilah lewat kan 3 ke 4 macam tu. Dia kata masa dia lalu dia terpandang ke peti mayat tu. Dia kata apa dia nampak anak-anak? Dia nampak satu lembaga hitam di atas peti mayat tu.
Dia mencangkung macam tu, dia kata. Masya Allah, dia lari, dia kata. Memang takut, dia kata, memang seram sangat, dia kata. Dia tak pandang lagi dah. Itu budak assistant makeup. Dia nampak. Lepas tu banyak orang yang nampak budak-budak kru ni. Yang paling saya kesian budak prop. Diorang ni yang paling susah lah nak cari ini macam-macam. Berlari anak-anak, diorang berlari. Saya kata, oi, kenapa berlari ni dik? Dia kata, diorang ni kena kadang-kadang nak letak prop ni mana kena panjat tangga lah apa. Bila dia panjat, dia kata satu tempat tu nak betulkan curtain apa, dia terpandang satu tempat pengurusan jenazah. Tapi yang bukan Islam punya. Okey. Jauh sikit lah. Dia terpandang, dia kata, bila dia terpandang tu, dia lari, dia kata, saya tanya kenapa lari? Dia kata dia nampak lansir tu berjalan sendiri anak-anak. Lansir tu macam sendiri. Itu lari lentang pukang kami lari. Maklumlah malam-malam kan, siapa nak kerja malam-malam dekat tempat mayat pula tu. Tapi kami inilah pengorbanan kami ni, orang-orang filem ni, orang-orang drama ni, anak-anak kadang-kadang bila keluar dekat TV kan, orang nampak senang kan, tapi sebenarnya kami dalam masa kami membuat tu memang kami menahan kekuatan mental yang sangat kuat. Ada juga setengah budak tu yang dia tak kuat, dia boleh histeria. Tapi alhamdulillah lah, tim saya pada kali ni alhamdulillah, walaupun nampak macam-macam, dia orang istighfar banyak-banyak, tapi alhamdulillah tak ada yang kena histeria. Itu pengalaman di rumah mayat. Dan saya juga ada jugalah babak yang bukan dekat rumah mayat, dekat rumah saya. Dekat rumah saya tu pun adalah, tapi dia halau hantu juga. Sebab hantu yang dekat hospital tu ikut dia sampai ke rumah. Macam tu cerita dia. Anak-anak yang Mak Jah pelik dan hairan, masa Mak Jah syuting di tempat mayat tu, Mak Jah tak ada bau kapur barus. Tapi anak-anak, bila Mak Jah syuting di rumah Mak Jah tu, bau kapur baru asyik ikut Mak Jah je anak-anak. Bulu roma semua dah naik. Kita pun terfikir macam mana boleh ada bau kapur baru. Kadang-kadang bila Mak Jah duduk kan, ada sekali tu Mak Jah duduk pun Mak Jah masuk. Kawan Mak Jah tanya, "Mak, kenapa masuk, Mak?" "Mak tak tahan, bau kapur baru ni dah ikut Mak Jah." Tapi dalam cerita tu memang saya kena berhadapan dengan hantu dekat hospital tu. Jadi itu bau kapur barus. Ada satu malam tu, memang satu malam Jumaat. Saya ingat lagi malam Jumaat. Memang teruk Mak Jah kena kacau. Dia bukan kacau apa, dia kacau bau. Bau kapur barus tu ikut saya. Dalam cerita tu pula, cerita tu dia kisah anak dia dah kena badi mayat. Sebab Mak Jah pun tak pandai sangat pasal badi mayat ni. Tapi dalam cerita tu Mak Jah ni bolehlah mengubatkan anak dia tu. Dia bungkuskan baju anak dia tu, kapankan. Masa scene inilah yang banyak bau kapur barus ikut Mak Jah. Dah tu malam-malam kena buat liang lahat untuk tanam baju tu. Masa tu pun Mak Jah takut sebab bau kapur barus. Anak-anak dia berlega-lega dekat Mak Jah. Mak Jah dah tak tahu nak buat apa, istighfar je lah. Tapi adalah macam ustaz kan, dia bagi tahu Mak Jah, dia ajar ayat-ayat macam-macam kalau gangguan apa semua kan. Jadi Mak Jah banyak belajar daripada dia. Kalau apa ganggu je, dia kata bila ternampak je baca ayat ni. Kalau kita nampak, sebab dia lari, dia kata itu yang. Tapi kalau bau, saya tak tanya dia pula, sebab Mak Jah ni setiap manusia berbeza ya anak-anak. Kadang-kadang ada yang hijab mata dia boleh terbuka. Bab benda macam ni memang dia memang sangat sensitif. Saya pula rasa saya sangat sensitif. Saya boleh rasa yang hantu tu dekat sini. And then pula tu masa saya syuting cerita ni, budak yang hijab yang terbuka tu, dia pun bagi tahu saya, "Mak, hantu dekat situ." Apa yang saya rasa sama yang apa yang dia nampak. Jadi saya lagi takut lah.
Kalau dulu-dulu saya seorang aja rasa macam tu. Yang ini dia nampak, dia bagi tahu saya. Mak, benda tu dekat sebelah mak, dia kata. Saya dah rasa dah. Sebab saya ni pula hijab hidung saya memang sangat peka. Hidung saya kat mana-mana saya akan bau dulu. Bau hamis, bau bangkai atau bau hanyir kan. Tapi paling saya gerun bau kapur barus. Sebab apa bau kapur barus ni adalah melambangkan kematian kan. Sebab apa cara-cara mandi jenazah tu dia ada kapur barus. Tapi kalau kita berlakon dia orang tak bubuh lah kapur barus kan. Sebab itu kita berlakon aja. Tapi kenapa pula betul-betul ada bau kapur barus kan? Itu yang misterinya anak-anak. Tapi kalau nak cerita banyak lagi pengalaman yang Mak Jah alami semasa Mak Jah syuting baru-baru ni. InsyaAllah nanti kalau dia keluar dekat TV, saya rasa bulan 10 anak-anak boleh tengok lah. Kalau tak silap saya di Astro. Tapi itulah pengalaman yang mengajar Mak Jah, yang menguatkan lagi mental kita ni supaya kita kuat kalau berhadapan dengan benda-benda macam ni. Mak Jah banyak belajar sebenarnya anak-anak. Setiap hari Mak Jah belajar dengan ustaz-ustaz, dengan walaupun orang yang lebih muda dari Mak Jah sentiasa belajar macam mana untuk ketahanan mental kita, macam-macam kita lalui setiap hari kan anak-anak. Jadi Mak Jah sebelum mengundur diri, Mak Jah mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada anak-anak yang sentiasa tak jemu-jemu menyokong Mak Jah, suka mendengar cerita Mak Jah. Tak ada apa yang Mak Jah boleh berikan kepada anak-anak, hanyalah kasih sayang dari hati Mak Jah. Semoga anak-anak semuanya berjaya dalam kehidupan ya anak-anak. Kalau jumpa Mak Jah dekat mana-mana, tegurlah Mak Jah. InsyaAllah kalau kita umur yang panjang, Mak Jah sentiasa seronok berkongsi pengalaman dengan anak-anak semua. Dan itulah saja pada minggu ini anak-anak. InsyaAllah kita akan bersua lagi di minggu hadapan dalam kisah misteri jugalah kan. Jadi apa pun anak-anak jaga diri ya. Jaga diri dan ingat apa pesan Mak Jah, hidup di dunia ini jangan leka kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.